أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersiaran pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian bulanan kita di page Masjid Kota Damansara. Jadi sebagaimana biasa, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sekejap
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah pada malam ni kita akan menyambung kuliah bulanan Ana di Masjid Kota Damansara. Ini merupakan Selasa minggu pertama. Jadi setiap Selasa minggu pertama Ana bersiaran di page Masjid Kota Damansara. Jadi pada malam ni kita akan sambung kembali kisah para Nabi dan Rasul. Dan sebenarnya kitab yang saya cerita ni berkaitan dengan Makaidul Mar'ati, ya, maksudnya tipu daya orang perempuan, konspirasi orang perempuan yang berlaku di zaman dahulu, ya, di zaman para Nabi yang terdahulu sehinggalah ya zaman-zaman yang akan datang ni, kebanyakannya berlaku dengan sebab peranan orang perempuan yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ni sambungan kita Qissatus Salih. Jadi pada pertemuan yang lepas, bulan lepas Ana dah cerita panjang tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, kisah Nabi Nuh. Dan kisah yang kita tak pernah dengar tentang seorang gergasi yang bernama Auj. Ya, Auj. Okey, sambungan kita pada malam ini Qissatus Salih. Wa min hadzal qabil al mar'atan allatani kanata sababan li'aqri naqati salih nabiyillahi wa rasulihi ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam wa salam hatta halla biqaumihi min al'azabi wal halaki ma halla bisababi dhalika. Dia kata dalam kisah Nabi Saleh ni, kita akan dengar cerita ni nanti, ada dua orang perempuan, yang mana dua orang perempuan ini kanata menjadi sebab li'aqri naqati Saleh, yang mana mereka berdualah yang melakukan perancangan konspirasi untuk menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan dengan sebab perbuatan dua orang perempuan ini yang merancang untuk menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, hatta halla biqaumihi minal azabi wal halaki, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa qissatu ala dhalika ala sabil ikhtisari, dan kisahnya dia kata maruya anna Allah azza wa jalla arsala nabiyahu Salihan alaihi salam ila qaumihi. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Saleh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya. Kaum Nabi Saleh ni kalau tak silap ana kaum Samud. Ya, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Wa amarahu ayad'uhum ila tauhid. Dan Nabi Saleh alaihi salatu wasallam mengajak mereka kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kena mirwah tak? Tak pandai. Itu. Fakana yubalighu lahum fi dhalika. Dan Nabi Saleh alaihi salatu wasallam ini dia sentiasa berdakwah di kalangan kaum dia. Wa yadkhulu alaihim fi buyutihim. Nabi Saleh masuk ke rumah kaum dia, berdakwah, ajak bersama dengan Nabi Saleh. Wa yaqumu alaihim fi majalisihim. Dan kalau kaum Nabi Saleh ini ada buat apa-apa program, ialah program keramaian ke apa benda ke, Nabi Saleh akan berada dalam program tersebut dan dia akan ambil kesempatan untuk berdakwah kepada kaumnya. Wa yaqidu lahum ala tawariq wa turuq. Dan kalau Nabi Saleh ni bertemu dengan kaumnya di jalan-jalan, di pertengahan jalan, dia akan dakwah juga. Wa yaqsudu jama'atihim wa yahjumu alaihim fi idihim. Jadi Nabi Saleh ni sentiasa mengambil peluang untuk berdakwah kepada kaumnya siang, malam, pagi, petang, tak kira di mana saja berada, Tapi apa respon kaum Nabi Saleh?
fala yazdaduna illa tughyanan wa kufran, tidak bertambah kaum Nabi Saleh kecuali semakin jahat, semakin melampau, semakin degil, semakin melawan, semakin degil, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu lahu, sehingga satu hari kaum Nabi Saleh kata apa? Arina ayatan tadulu ala sidqika. Wahai Saleh, kami cabar kamu, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kebenaran yang kau ni Nabi. Kalau engkau ni Nabi, kalau engkau ni Rasul, kami cabar, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kebenaran kau, mukjizat kau apa dia. Faqala lahum, apa respon Nabi Saleh? In araitukum ayatan walam tu'minu anzalallahu bikumul azab. Kata Nabi Saleh, korang kena ingat, kalau aku tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kamu, kalau aku tunjukkan mukjizat kepada kamu, tapi kamu tetap tak beriman, masuk angin pula, korang ni ada-ada je lah, biasalah, panas. Oh, dia pasang mic dia ke sini. Ya, dia kata apa kat sini, angin tu kira sound effect lah, biasalah. In ra'aitukum ayatan, in ra'aitukum ayatan, kalau aku tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat aku, walam tu'minu, dan kamu tak nak beriman juga, anzalallahu bikumul azab, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kamu. Jadi Nabi Saleh warning, siap-siap, korang kena ingat. Korang kena ingat, kalau aku tunjukkan mukjizat nanti, ya, aku berdoa pada Allah dan Allah Taala makbulkan doa tu, tunjukkan mukjizat yang korang nak tu, tapi korang tetap degil, korang tak nak beriman, korang hati-hati, korang akan dibala oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW pesan dekat orang zaman Nabi. Nabi kita, la tas'alu ayatan. Nabi pesan apa dia? La tas'alu ayatan. Jangan cabar, jangan minta Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dibimbangi. Kalau kamu tak beriman, kamu akan dibala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahum 'idun yajtami'una fihi bi asnamihim. Dan kaum Samud ini dia ada satu perayaan. Bila time perayaan ini, kaum Nabi Saleh, kaum Samud ini akan berhimpun ramai-ramai dengan berhala-berhala mereka. Dia akan buat perayaan dekat berhala-berhala tersebut. Faqalu, dan mereka berkata, atakhruju ma'ana ilal 'id wa tad'u. Dia kata, wahai Saleh, adakah engkau akan keluar bersama-sama kami pada hari perayaan nanti? Ya, mana kita orang nanti akan buat perayaan dengan berhala-berhala, dengan tok pekong ni, dan kami cabang kau berdoa pada Allah. Faqala lahum, maka apa kata Nabi Saleh kepada kaum Samud? Fa in istujiba li fi du'ai tatrukuna ibadat asnamikum. Wahai kaumku, kalau Allah Ta'ala memakbulkan doaku, Allah makbulkan doaku, adakah kamu semua akan meninggalkan penyembahan berhala? Apa kata kaum Nabi Saleh? Qalu na'am. Ya, kami akan meninggalkan penyembahan berhala, dengan syarat tunjukkan mukjizat, tunjukkan kebenaran yang kau ni seorang Nabi. Fa kharajal qawmu ila 'idihim bi asnamihim. Maka pada hari perayaan yang ditentukan itu, orang ramai pun keluar. Kaum Nabi Saleh pun keluar beramai-ramai, masing-masing bawa patung berhala masing-masing. Wa kharaja ma'hum Saleh, dan Nabi Saleh pun join sekali. Join bermakna apa? Untuk fight, untuk berdakwah, dan untuk menunjukkan mukjizat kebenaran yang dia seorang Nabi dan Rasul. Fajtama'u,
ayatamannaw alaihi tamniyatan wa hum yarawna annahu ya'jizu anha rabbuhu wa la yujibu fiha. Dan orang-orang kaum Nabi Saleh ni berhimpun, diorang berpakatlah berdoa dengan tok pekong diorang, dengan patung berhala diorang, doa. Dan diorang anggap bahawasanya Nabi Saleh ni doanya tidak akan dimakbulkan. Ya, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu lahu, maka berkatalah kaum Nabi Saleh, kaum Samud kepada Nabi Saleh, inna ayata bainina wa bainaka an tad'uwa rabbaka yukhriju lana min hadhihi as-sakhrati naqatan min al-ibli gharra'a sawda'a zata urfin wa nasiyatin wa sya'rin wa wabrin wa syara'a mutawajjatan fa in fa'alta dhalika amanna bika wa saddaqnaka wa taba'naka. Lalu apa kata kaum Nabi Saleh? Dia kata apa? Dia cabar Nabi Saleh, inna ayatan bainana wa bainik, wahai Saleh, kalau engkau seorang Nabi, kalau engkau seorang Rasul, kami cabar kau, antad'uwa rabbaka, untuk kau berdoa kepada Tuhan kau, yukhriju lana min hadhihi sakhrati, supaya Allah Ta'ala mengeluarkan daripada batu yang besar ini. Dekat situ ada satu gunung, bukit besar, dan ada batu yang dekat gunung tu, ada sebongkah batu yang besar, ada sebongkah batu yang besar. Dia minta apa? Supaya daripada bongkah batu yang besar ini keluar seekor naqah, seekor unta, gharra'a sauda, yang mana unta ini cantik dan berwarna hitam, zata urfin wa nasiyatin, mempunyai jambul. Unta tu besar, cantik, warna hitam, berjambul, wa sya'rin wa wabrin, dan unta ini kita orang nak mempunyai apa nama tu, bulu yang lebat. Usyara, dia letak pula usyara. Apa dia usyara ni? Dia kata unta tu bila keluar nanti kami nak dia sedang mengandung. Bengkau, dia siap demand tau. Dia nak unta tu besar, warna hitam, cantik, berjambul, berbulu lebat, dan mengandung 10 bulan, antara 10 ataupun 8 bulan. Fa in fa'alta dhalika, dia kata kaum Nabi Saleh, fa in fa'alta dhalika, kalau kau buat macam tu, maknanya kalau doa kau makbul, betul keluar unta macam tu, amanna bika, kami akan beriman dengan kau wahai Saleh, wa saddaqnaka, dan kami membenarkan kau wahai Saleh, wa taba'naka, dan kami akan ikut ajaran kau wahai Saleh. Jangan demand, ya, cabar supaya unta besar bapak keluar daripada batu bongkah ni dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, warna hitam, besar, berjambul, berbulu lebat, ya, kemudian mengandung 10 bulan. Wa in ajazta an zalika, tetapi wahai Saleh, kalau kau tak mampu dan tak boleh, tak keluar unta yang macam tu yang kita nak, ya, unta yang orang panggil apa, yang dia sebut tadi, dia punya sifat dia tu kan, spek unta tu, fakfuf anna qawlaka, maka cukuplah kau berdakwah, cukuplah kau berceramah. Fa inna nakrahu adzaka lana wa syatmaka alihatina, kami tak suka wahai Saleh. Cukuplah engkau menyakiti hati kami, menyakiti Tuhan-Tuhan kami, menyakiti agama kami. Tapi kalau betul keluar unta tu, kami beriman dengan kamu. Falamma sami'a qawlahum daqa sadruhu, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, bila kaum dia cakap macam tu, cabar kan,
Dia cabar tu pula siap letak muwasafat, kau tahu tak? Dia letak contohlah, na'udzubillah, minta kita janganlah minta na'udzubillah min zalik. Contoh kan. Kalau Bani Israel masih diorang sesat dekat padang pasir selama 40 tahun, kan dia kata, ni asyik makan benda yang sama je, alman wa salwa. Wahai Musa, keluarlah menu yang lain. Ud'u lana yukhrij lana mimma tubitul ardu wa min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kan dia minta bawang besar lah, bawang putih lah, sayur lah, apa benda, minta macam-macam. Allah dah turunkan makanan free pada langit, kau tahu, dia demand nak macam-macam. Maka Nabi ni sedih tengok perangai umat macam tu. Nabi Saleh ni, yelah contoh kalau dia kata, wahai Saleh, kami nak seekor unta, settle lah. Ini dah lah nak unta keluar dekat batu pula tu. Keluar dekat batu besar bagak ni. Unta keluar kat batu, satu. Lepas tu siap letakkan dia punya spek dia, muasafat dia, ciri-ciri unta tu. Dia besar, cantik, warna hitam, berbulu lebat, berjambul, mengandung 10 bulan. Ya Allah. Nabi Saleh dengar benda tu, daqa sadruhu, sesak dada dia. Wa khafa alla yakuna zalika, dan dia bimbang kalau dia doa pada Allah, dia bimbang Allah Ta'ala tak makbulkan, contoh, dan keluar unta lain. Contoh ya, keluar unta kurus, ataupun unta tu warna kuning ke, warna perang ke, warna putih ke, atau unta tu kecil, keluar unta jantan, unta tak mengandung. Jadi jam lah. Kalau tak keluar macam tu, confirm orang kampung akan kata dia, confirm kau pembohong, kau penipu, anta kazab, kau jangan cakap banyak, tengok apa yang berlaku. Contoh lagi tu kan. Maka Nabi Saleh sedih, tuan-tuan. Wa azzamallaha wa ajallahu ayas'alahu an dhalika aw yatamanna alaihi misla ma qala alqawmu alladhina la yu'minuna biqudratihi. Dan Nabi Saleh ni, dia kita kata macam mana kalau kita kan, kita ni kalau berdoa, tuan-tuan, Nabi larang tau. Kita kalau nak doa contoh, ya Allah, murahkan rezeki pada aku, ya Allah. Okeylah, macam tu beradab kita dengan Allah. Kita berkata, ya Allah, aku tak ada rumah, aku nak rumah, ya Allah. Kurniakan aku rumah yang selesa, yang luas, ya Allah. Okey, macam tu. Itu beradab dengan Allah. Tapi kalau kita doa gini, ya Allah, aku nak rumah banglo, ya Allah, nak bilik 8. Ya Allah, nak ruang tamu besar, futsal, besar padang futsal. Ya Allah, aku nak ada halaman rumah macam besar saiz padang golf, big golf, padang golf. Ya Allah, nak rumah ada swimming pool. Ya Allah, dapur nak besar, boleh buat kenduri. Ya Allah, rumah nak ada lift, ada aircon. Kau doa, kau ingat Allah ni apa? Kontraktor apa? Kau kurang hajar Allah ni kontraktor apa? Kau doa macam tu itu kurang ajar, panggil kurang ajar tu tak? Cakap umum lah. Allah Maha mengetahui lah. Allah tahulah apa keperluan kita. Ya Allah, kurniakan aku rumah, ya Allah. Murahkan padaku rezeki yang halal. Allah mengetahui apa keperluan kita. Minta, ya Allah, aku nak kereta. Letak batu bubur, ya Allah, nak kereta sport 3000 cc, rim sport, spoiler berjadah, aku tak reti lah. Kau ingat Allah, kan kurang ajar lah macam tu. Jadi takkanlah Nabi Saleh nak doakan, nak kata, ya Allah, kau aku minta unta besar, unta gemuk, warna hitam, ada jambul, bulu lebat, mengandung 10 bulan, ada tu macam-macam lah. Macam kurang ajar kan. Kurang ajar macam tu. Orang dah, kita dengan orang pun kita tak minta macam tu kan. Dengan orang pun kita tak minta macam tu. Dengan Allah beradab. Maka Nabi Saleh ni tak sampai hati nak berdoa macam tu. Nampak macam kurang ajar je. Wa azzamallaha ta'ala wa ajallahu. Dan Nabi Saleh merasakan Allah begitu mulia, terlalu mulia Allah untuk dia berdoa macam tu. Aw yatamanna alaihi misla ma qala alqaumu, ataupun sebagaimana yang diminta oleh kaum dia yang tidak beriman dengan kehendak ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falam yabrahu min majlisihim allazi sa'alu fihi. Masa tu kan Nabi Saleh berdoa tau.
Tapi tak pastilah dia doa secara ikut spek tu ke tidak, saya tak tahu, wallahu alam. Lalu dia pun tunggu, tengok dekat arah bukit tu. Dekat bukit ada batu besar tu, dia pun tunggu aja. Falam yabrahu min majlisihim allazi sa'alu fihi. Tengah-tengah dia orang tunggu tu, tengah-tengah dia orang tengok tu, tiba-tiba hatta tazalzalatis sakhratu, tiba-tiba berlaku gegaran dekat bukit tu. Bergegar bukit tu. Rumah-rumah aku bergegar juga ni. Fa nazaru ilaiha wa hiya tatamahhadu wa tadjuru kama taf'alul unsa fi tawajju'iha fil wiladati. Allahu akbar. Ni pertama kali anda baca cerita ni. Pertama kali anda baca tafsir cerita gini. Dekat batu besar tu, dia ibaratkan batu tu macam orang perempuan tengah sarat mengandung, nak beranak, kau tu tak nak bersalin. Tiba-tiba batu tu merekah, bergegar, watajaru, dan macam orang merekah perut dia. Orang perempuan nak beranak macam mana bersalin kan, dia ada suara kan, batu tu keluar suara, kau tahu tak? Tak tahu macam gitu, kau tahu beranak, aku tak ada pengalaman beranak. Tapi nak bagi tahu, batu tu keluar suara, kau tahu macam perempuan nak beranak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama taf'alul unsa fi tawajju'iha fil wiladati, sebagaimana orang perempuan nak beranak, sakit nak beranak, macam itulah keluar suara dia. Sudah orang perhati tengok. Nak sangat kau minta, sangat kau minta. Falam yalbathu hatta farajat an amanihim allati sa'alu anha. Tak lama kemudian tiba-tiba batu tu pecah dan keluar unta. Dikata apa dalam cerita ni? Lam yatruk min qawlihim qalilan wala kathiran. Apa yang dia minta tu bang kakak, sebiji keluar. Unta besar, warna hitam, ada jambul, bulu banyak, bonggol tinggi, dan mengandung 10 bulan. Allahu Akbar. Jangan main. Jangan main-main. Kau tengok Allah tunjuk. Ini yang bahaya ni. Bila Allah tunjuk dan kau tak beriman, memang aku nak cakap pun seram. Memang confirm kau dibalakan oleh Allah. Memang confirm kena bala. Sebab tu jangan main. Jangan main. Jangan biadab dengan Allah. Jangan cabar Allah. Jangan cabar. Na'udzubillah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Unta tu keluar sebiji, kau tahu tak? Tak berubah sikit pun. Macam mana yang spek diorang minta tu, macam itulah keluar unta tu. Fa kharajat minas sakhrati sauda. Maka keluarlah unta ni daripada batu. Batu pecah, macam perempuan beranak keluar. Unta berwarna hitam. Zatu sya'rin wa wabrin. Dia ada rambut dekat belakang tengkuknya. Lepas tu ada bulu yang lebat dan berjambul, bonggol yang tinggi. Unta tu mengandung 10 bulan. La ilaha illallah. Sa'atu ma baina janibiha mi'atun wa ishruna zira'an. Allahu akbar. Baina jambaiha. Kau tahu besar mana unta ni? Unta ni punya lebar 120 hasta. Ya Allah. Besar bagak 120 hasta. Unta gergasi giant. Kau tahu tak, giant unta ni, giant 120 hasta ni. Ini satu hasta 120, kau kira lah sendiri. Kau ukur sini atas lantai tu, berapa besar unta tu. Unta giant keluar. Thumma aqbalat tamshi hatta tawassatathum. Lalu unta ni keluar, berjalan, berdiri di hadapan, di tengah-tengah kaum Nabi Saleh, dekat tengah-tengah kaum Samud. Suma barakat linnitaj. Tiba-tiba unta tu duduk nak beranak, kau tahu, duduk nak bersalin. Tiba-tiba falam talbath hatta wada'at minha syai'an qariban minha fil 'izami. Tiba-tiba unta tu beneran, aduh sakit tekak aku. Unta tu beneran nak beranak. Bam! Keluarlah seekor anak unta.
Yang anak unta tu pula lebih kurang dekat-dekat sama saiz dengan mak dia. Pasal bangga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Summa ba'atha talabuhum lil kala'i fasharakathum fil ma'i wasyajari wara'an fis sahli wal jabali warad fis syita'i was saifi. Bila keluar anak unta tu, sekejap je anak unta tu bangun besar. Dan semenjak pada hari itulah unta gergasi dan anak unta ni mula menjadi fitnah kepada kaum Nabi Saleh. Apa dia? Dia mula makan. Dan dia makan bukan sikit-sikit. Dia makan banyak. Habis rumput-rumput orang dia makan belaka. Padan muka kau minta sangat. Kau minta sangat kan? Dia makan banyak. Lepas tu dia minum air pun banyak juga. Kemudian unta ni dia makan belaka dekat kawasan tinggi, kawasan rendah, kawasan gunung, kawasan bawah bukit. Dia makan belaka makanan. Dan dia ni cukup kuat makan, tak kira musim. Musim panas pun dia makan, musim sejuk pun dia makan juga. Sudah pening kepala orang kampung. Ada kau minta sangat kan? Jangan main-main. Sebab tu kita ni bila minta dengan Allah, minta benda tu jangan jadi bala pada kita. Jangan jadi bala pada kita. Oh, dah azan. Okey, dah azan ni. Jadi Masjid Kota Damansara bila dah azan kena berhenti dulu ya. Jadi insya-Allah panjang umur dan rezeki, kita akan sambung lagi bagaimanakah kisah yang menyaspenkan ini pada pertemuan akan datang setiap hari Selasa minggu pertama di Masjid Kota Damansara. Insya-Allah kita sambung lagi dan kita bertemu dalam program webinar pada pukul 9.30 malam ini ya. Sambungan 40 hadis akhir zaman insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.